saya nak halalkan pun berat hati saya. Serius saya cakap. Salam sejahtera dan bertemu kembali di channel saya. Okey, topik hari ini saya nak kongsikan satu lagi pengalaman diri saya sendiri. Iaitu saya pun kena tipu dengan seorang kawan saya yang berasal daripada Indonesia. Okey, so sebelum korang nak dengar cerita ni, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan kongsikan link video ni kepada kawan-kawan anda. Okey, kejadian ini berlaku pada tahun 2020 dalam bulan 4 macam tu. Masa tu kita pun dah PKP PKP 1.0. So ceritanya dia ni kawan saya lah Dia ni kawan saya berwarga negara Indonesia dan menetap di Indonesia Jadi masa saya pergi Indonesia pun dia yang macam teman saya bawa jalan sana sini, just kita orang berkawan lah. So pada masa tu dia ada mesej saya dah balik sini. Dia mesej saya nak pinjam duit dalam 3 juta rupiah, iaitu dalam 800 lebih duit kita pada situ. And then saya tanyalah untuk apa, kan kita kawan-kawan juga kan, tiba-tiba orang minta duit macam ni pun macam suspek juga kan, tapi kawan kan, kita percaya. And then dia kata mak bapak dia nak pergi haji ke umrah, haji saya rasa, haji saya ingat haji. Jadi dia kena bayar duit. Lepas tu saya cakap lah, sekarang kan PKP, mana boleh pergi haji kan, border semua tutup kebanyakan negara pada masa tu. Dia kata tak, Indonesia bagi lagi, Indonesia belum tutup border lagi. Jadi saya katalah, boleh ke pinjam duit nak pergi haji ni? Sebab apa, kalau kawan-kawan saya di Malaysia kata nak pergi haji ni tak boleh ada hutang, tak boleh ada hutang sana, tak boleh hutang sini, kena pergi dalam keadaan yang tidak ada hutang di mana-mana. Jadi bila dipinjam duit dengan saya, benda tu jadi hutang lah kan. So saya pun tak tahulah kan dia orang punya budaya macam mana. And then dia pun cerita dengan saya. Dia kata tak, kalau kami, iaitu dia orang di sana, selagi boleh mampu sediakan duit, dia boleh pergi haji. Tak kisahlah dia hutang ke, dia apa ke, janji ada duit, dia kena pergi. Sedaya upaya tu diwajib pergi haji. Kalau duit tak ada pun dia kena cari. Itu yang dia cerita pada saya lah. Okey, so apa yang jadi, saya pun macam mana nak bagi ke tak, kawan kan. Lepas tu dengan niat dia bersungguh-sungguh kata mak bapak dia nak pergi haji. Dan mereka pun dah tua, takut nanti tak sempat pergi haji. Jadi atas niat tu saya pun okeylah, setujulah nak bagi bantuan lah sikit tak ada masalah pun sebab kawan kan. Jadi dia kata dia akan bayar. So saya pegang kata tu dia akan bayar Saya pegang kata tu dia akan bayar. And then saya pun nak transfer duit ni. Kebetulan saya transfer melalui kawan saya yang bekerja dekat Indonesia pada masa tu. Ada kawan saya bekerja di Indonesia. Jadi saya PM dia, boleh tak saya transfer dekat dia, kat bank dia. And then dia transfer dekat bank dia. Macam mana tahu, saya transfer, dia transfer. Sebab saya tak boleh transfer ke bank kawan saya tu, sebab kawan saya Indonesia tu, sebab bank lain dia kena pergi, itulah inilah susah. So saya transfer online kat akaun kawan saya yang Malaysia ni, dia transfer ke kawan saya yang Indonesia ni. So dia pun kata okey, jadi saya pun transfer lah 800 lebih dalam 3 juta rupiah pada masa tu. Okey, apa cerita nak menjadi, lepas tu saya dapat mesej dia kata dia pun dah terima duit tu. Jadi okey lah. Okey, selepas dah settle, saya PM. Lepas tu saya PM dia senyap. Dia dah senyap. Saya macam curiga. Lepas tu saya katalah, macam ni lah, kau pinjam. Kalau pinjam tu wajib bayar, tak wajib bayar jadi haram nanti, tak halal nanti. Lepas tu dia kata dia sakit, dia kat hospital, dia tak ada kerja, PKP, kena buang kerja semualah. So saya pun assume okey lah, dah kena buang kerja, tak macam mana kita nak minta kan. Kita minta pun, dia nak buat apa, dah tak ada kerja kan. And then saya pun katalah, tak apalah kalau ada bagi. Makin lama dah tak reply. And then nombor pun tak dapat dihubungi. And then WhatsApp pun tak sampai. So saya tahulah dia dah block ke atau dia dah tukar nombor ke. Tapi itulah sebab, itulah yang saya boleh fikirlah. Sama ada dia dah padam nombor saya, block saya, ataupun dia tukar nombor lain. So gagal dihubungi. Sampai sekarang dah 4 tahun setengah gagal dihubungi. So duit tu pun sebenarnya
saya nak halalkan pun berat hati saya. Serius saya cakap. Saya bukan jenis yang, kalau pada masa tu dia kata dia tak pulang, dia tak mampu pulang, dia cakap elok-elok dengan saya, aku tak mampu pulang, minta maaf, saya boleh consider lagi. Tapi bila dia cakap nak pulang and then dia senyap macam tu, dia pun tak cakap apa-apa dengan saya, and then saya pun anggap benda tu tetap berhutang. Okey, dia tetap berhutang dengan saya sehingga kini. So itulah cerita saya apabila saya berniat nak bantu orang untuk satu perkara yang baik, iaitu dia nak pergi haji, dan benda tu dapat kat saya macam ni balik. So itu salah satu pengalaman saya lah, ditipu oleh warga asing. Saya pun kena tipu dengan warga asing, kan? So sebab saya tak fikir dia tu warga asing dekat Malaysia, sebab dia dekat negara dia. And then masa saya pergi Jakarta pun adalah 2-3 tempat dia bawa saya jalan-jalan. So saya anggap okey kawan. Sebab sebelum tu saya pergi Medan pun dia ada dekat sana. Lepas tu dia kerja dekat Jakarta. Dia kerja lecturer. And then dia kerja di Jakarta. And then saya pergi Jakarta masa tu. Okay. So itulah pengalaman saya bila ditipu dengan warga asing di Indonesia. So kepada korang ni, kalau nak bagi pinjam duit ni, fikir-fikirlah ya. Kalau nak bagi pinjam, pastikan istilah pinjam. Kalau nak bagi sedekah, biarkanlah sedekah. Tapi lain orang, lain cara. Itu saja daripada saya. Dan korang yang belum subscribe channel saya, jangan lupa untuk subscribe channel saya dan kongsikan video ini, kisah benar saya ni kepada kawan-kawan korang juga, supaya mereka pun sentiasa lebih berhati-hati. Itu saja daripada saya untuk kali ini. Jumpa lagi di video seterusnya.